Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pada Ibu Rohia, Ibu Rosmadia Osman dan masyarakat sekalian. Jadi dari kurang satu kita akan menggunakan projek anakan ayam berdaging secara komersial menggunakan sistem bentuk dari kumpulan kami, saya sendiri Muhammad Nizam Haji Abdul Rahman, ini anak besar Indah Abraham dan Jos anak Sagat. Jadi untuk tidak membuang masa, saya serahkan kepada ini untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang projek yang kami jalankan di. Selamat sejahtera semua. Bagi meneruskan pembekalan, saya akan bermula dengan aspek pengenalan terlebih dahulu. Teknologi canggih bukanlah perkara baru dalam industri pertanian. Teknologi baru merupakan pemangkin kepada ladang peternak dan ladang pada masa kini. Industri peternakan termasuk industri peternakan ayam juga tidak ketinggalan untuk melalui pengenalan kaedah ternakan menggunakan teknologi canggih, iaitu melalui penggunaan sistem tertutup, iaitu melalui reban hawa dingin. Sistem tertutup merupakan ventilasi terkawal, iaitu mana persekitaran akan menjadi mudah sejuk dan selesa kepada ayam, iaitu ruang lantai bagi seekor ayam akan menjadi lebih kecil, dan ini akan membantu kecekapan dalam pengawalan penyakit. Antara kaedah yang digunakan sekarang ialah evaporative cooling system dan thermal ventilation. Seterusnya tentang permasalahan. Kami terdorong untuk menceburi bidang industri peternakan ayam akibat daripada pertambahan import makanan, serangan jangkitan penyakit dalam sistem peternakan ayam sistem terbuka, dan akibat daripada pengeluaran sistem terbuka yang rendah. Seterusnya adalah misi projek. Misi projek adalah untuk menyambut seruan Kementerian Pertanian untuk mengembalikan kegemilangan sektor pertanian. Seterusnya untuk meningkatkan pengeluaran dan dalam pertanian negara dan mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan peladang dan peternak, serta mengubah persepsi masyarakat tentang sektor pertanian yang menganggap orang yang menceburi sektor pertanian adalah miskin. Objektif projek kami adalah untuk memperluas dan memperbagaikan hasil keluaran dalam negara, menggalakkan peternak kecil melibatkan diri dalam peternakan secara teknologi moden, iaitu sistem tertutup, dan memperkenalkan sistem peternakan ayam yang mesra alam. Seterusnya adalah kaedah projek. Melalui peternakan ayam, kita akan mendapat pulangan yang lumayan, memperbagaikan bekalan daging ayam yang berkualiti dan mencukupi. Sekali itu juga menjadi panduan kepada peternak ayam pedaging yang ingin menceburi peternakan ayam secara tertutup, serta penggunaan tanah secara optimum dapat dijalankan melalui penggunaan tanah sedia dan tanah milik kerajaan negeri. Seterusnya adalah proses penubuhan syarikat kami. Syarikat kami ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Bilaan 2001 di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pulau Pinang berdasarkan kaedah-kaedah 3614 Pindaan 2002. Seterusnya kita akan melihat slide yang memaparkan lokasi dan saiz projek. Lokasi projek kami terletak di Lot 408, Bukit 3, seberang Perai Tengah, Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Berikut adalah kita yang menunjukkan lokasi projek. Seterusnya adalah pelan struktur projek kami, di mana tapak projek telah dinyatakan seperti tadi, dan luasan tapak adalah 5 ekar. Pemilik tanah adalah Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan kami memiliki tanah ini melalui pendudukan sementara, iaitu melalui sewaan. Seterusnya kita lihat aspek pemasaran. Pertama sekali kita lihat strategi pemasaran yang digunakan oleh syarikat kami. Pertama sekali adalah jenis perniagaan, di mana kami akan melalui jualan langsung untuk memasarkan produk ayam keluaran syarikat kami. Dan seterusnya mengenal pasti jenis pelanggan, di mana ayam akan dipasarkan secara terus kepada pemborong, pembeli,
hasil rumah, iaitu penduduk di sekitar Pulau Pinang dan juga Kedah. Seterusnya ialah mengenal pasti pasar pemasaran di mana ayam akan dipasarkan di sekitar tapak projek, iaitu di kawasan Pulau Pinang dan Kedah, di mana lokasi tapak projek kami berdekatan dengan kawasan penempatan dan terdiri daripada banyak kampung di sekitarnya. Seterusnya kami akan melakukan pemasaran dengan melakukan pengedaran risalah dan kad perniagaan kepada penduduk sekitar. Seterusnya kita akan melihat kajian pasaran. Kajian pasaran di mana kami akan memasarkan ayam kami secara terus kepada pemborong dan pembeli. Secara tidak langsung pemasaran ini akan dijual kepada kedai makanan segera dan diekspor ke pasaran antarabangsa melalui pemasaran secara tidak langsung melalui pemborong dan peraih. Seterusnya saya akan menyerahkan pembicaraan seterusnya kepada rekan saya. Oke, sistem telepon. Sistemnya sambungan sistem pemasaran. Daripada pengusaha bebas pada sistem pengumpulan kita dapat lihat di sini sehingga ke pasaran ekspor dan juga pasaran domestik. Dan seterusnya adalah kajian pasaran. Kita lihat daripada aspek persaingan, terdapat 3 pesaing utama dalam projek peternakan ayam, iaitu pengusaha bebas, pengusaha yang mengusahakan peternakan ayam seperti projek yang kami adakan. Kedua, peternak daging yang lain seperti ternak daging kambing dan juga lembu. Dan ketiga adalah bekalan daging impor. Kita tahu bahawa bekalan daging impor pada Thailand lebih murah daripada negara kita sendiri. Seterusnya, jangka hayat projek dan jenis projek. Jangka hayat projek kenakan kami jalankan adalah selama 15 tahun dan jenis projek adalah projek sementara. Dalam struktur reban ayam penyusulah, reban yang kami bina dapat memuatkan sebanyak 18,000 ekor ayam bagi satu pusingan. Itu reban yang untuk 2 tingkat. Panjang reban adalah 270 kaki, lebarnya 36 dan tinggi 12 kaki. Manakala luasan tapak reban kami adalah 5 ekar. Dan ini adalah peneraju syarikat selaku rakan kongsi dan juga pemegang saham. Pengarah projek adalah Muhammad Karim Nizam Cik Abdul Rahman. Penyelia projek saya sendiri, Joy Sagai. Pengurus kewangan adalah Jenny Anaksa dan juga usaha Lida Abraham. Di sini slide kita dapat lihat jadual-jadual projek kami. Kami aktiviti 1 hingga 13 aktiviti dalam projek yang kami akan jalankan. Ada perangkaian dan juga carta RPK dan jalan kritikal. Kita dapat lihat anak panah yang warna merah adalah jalan kritikal 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 12. Itu adalah jalan kritikal projek kami. Dan ini jadual raja perangkaian keseluruhan. Keperluan sumber-sumber. Sumber diperlukan untuk memulakan suatu projek. Apa-apa pun jenis projek memerlukan sumber. Yang juga adalah untuk mengungkapkan segala keperluan untuk memastikan kelancaran projek. Terdapat 4 sumber utama dalam projek kami. Pertama adalah tenaga buruh ataupun tenaga kerja yang diperlukan dalam menjayakan projek. Kedua adalah tanah seperti inovasi yang kami telah tunjukkan tadi. Ketiga, peralatan dan juga modal. Polisi tega bagi syarikat kami. Semua rakan kongsi mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kedua, setiap rakan kongsi sentiasa berdisiplin dan menjaga imej syarikat. Dan ketiga, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sumber modal ataupun dana kami juga, kami mendapat pinjaman daripada Bank Pertanian Malaysia, iaitu pembiayaan bukan individu. Jenis pinjaman kami adalah daripada skim 3F, iaitu tabung untuk makanan ataupun fund for food.
jumlah pinjaman kami adalah sebanyak 200.000 ringgit. Dan itu setiap rekan kongsi meminjam 50.000 ringgit. Kos projek kami. Anggaran perbelanjaan untuk memulakan projek kami merangkumi untuk sebuah reban ayam 2 tingkat. Itu reban yang dapat memuat kapasiti reban 18.000 ekor, 270 kaki persegi kali 36 kaki lebar kali 12 kaki tinggi, iaitu 2 tingkat. Semua modal kami adalah dari Kereta Malaysia. Itu jumlah pinjaman tadi 200.000. Kadar faedah yang dikenakan adalah 3.5% setahun daripada baki pinjaman setiap bulan. Dan tempoh bayaran pinjaman kami adalah selama 8 tahun. Ini adalah anggaran pembelanjaan permulaan bagi projek kami. Pada data leban adalah RM62.577. Bahan-bahan pembinaan leban RM56.752.45. Upah pembinaan leban adalah RM35.000. Pendawaian elektrik RM12.870. Deposit elektrik RM1.350 dan sumber air dalam tanah RM1.000. Jumlah keseluruhan kos permulaan awal projek kami adalah RM169.549.45. Dan akhir sekali, kesimpulannya kami berharap projek kami akan dapat beroperasi dengan jaya yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Projek tanpa rancangan dan pengurusan adalah sia-sia. Jadi rancangan projek adalah baik mungkin. Dan terima kasih.